Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton dan subscriber. Ada entry kali ini ialah tentang yang hangat diperkatakan, ya. Semakin lama, semakin banyak, semakin lama, semakin kerap, ya. Kesatuan-kesatuan sekerja, ya, yang melahirkan kebimbangan, ya, supaya dihentikan pengeluaran KWSP yang seterusnya, ya, demi hari persaraan pekerja. Okey, ayat tu kita dah biasa dengar, demi hari persaraan, ya, dan masa hadapan. Itu dia, keyword dia, ya. Hari persaraan, masa hadapan, ya. Dua perkara tu tidak boleh dipisahkan dalam setiap gesaan daripada kesatuan sekerja ataupun sebarang-barang NGO, tentang pengeluaran tambahan one off ni. Jadi ada benda yang aku tertanya-tanya dan aku rasa korang pun mesti nak tahu apa bendakah itu. Asap ada kat belakang. Yang menjadi satu soalan yang besar dalam minda aku ialah, adakah kesatuan-kesatuan sekerja ini, ya, membuat keputusan sebegitu, ya, atas selepas dibuat perbincangan di kalangan pekerja-pekerja? Sebab dah nama pun kesatuan sekerja, ya, maksudnya persatuan lah kiranya, kan. Jadi adakah ini satu gesaan, ya, yang dibuat oleh majoriti ahli ataupun member lah, ya, dalam kesatuan sekerja tersebut, atau hanya mewakili suara individu tertentu saja? Yang mana individu tersebut mempunyai kepentingan, ya, kita tak tahulah kepentingan yang macam mana, ataupun mereka ni tidak terjejas, ya, dan mereka membuat gesaan itu berdasarkan apa yang mereka tempuh, apa yang mereka lalui, dan mereka tidak secara amnya tidak terjejas sekalipun. Itulah persoalan yang aku duk fikir-fikir, ya. Adakah suara tersebut mewakili suara pekerja-pekerja, ya, secara amnya, ataupun ianya hanya suara individu-individu tertentu yang berkepentingan, ya, ada sebab-sebab yang tertentu, ataupun kita boleh jangka apa-apa. Okey, itu satu persoalan, ya. Okey, persoalan yang keduanya pula, ya, mengapakah perlu, di saat-saat yalah perbincangan nak dilakukan di antara Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, maka di saat-saat itu jugalah makin banyak pula gesaan supaya dihentikan pengeluaran ni. Bukankah itu satu gangguan, ya? Gangguan. Okey, dalam masa yang sama, ya, gesaan itu timbul, gesaan ini timbul supaya dihentikan pengeluaran, cukuplah setakat air lestari, air sinar, air citra, dan tidak dibenarkan lagi one off. Sedangkan dalam masa yang sama, pihak kerajaan dan KWSP dan Menteri Kewangan sendiri masih, ya, dan tengah berbincang ni. Jadi adakah itu kita boleh kira sebagai satu mengganggu gugat, ya? So kalau nak tanya pada pandangan aku secara peribadi, ya, kan. Apabila kerajaan memutuskan untuk membuat sesuatu keputusan, ya, ataupun bercadang nak membuat sesuatu keputusan, mengapa perlu ada pihak ketiga yang nak menjadi, minta maaf cakap lah, bukanlah batu api, tapi macam itulah, kan, dalam diam, ya. Tapi itulah adanya realiti yang berlaku sekarang ni. Jadi aku harap, ya, pihak kerajaan bolehlah mempertimbangkan apa yang diingini, ya. Tengok suara majoriti rakyat, majoriti pencarum yang mahukan tambahan one off ni, ya. Tak kira lah 10, kalau 10 tu macam berat sangat, 5, okay, one off, okay. Dan sekiranya gesaan daripada kesatuan sekerja ni lah, sekarang ni telah terlampau banyak dah, persatuan ni lah, kesatuan itulah, kesatuan inilah, ya. Banyak, bank punya lah, lawyer punya lah, ini punya ni lah, ahli perniagaan ni lah, dewan perniagaan ni lah, banyak sangat NGO, ya. Jadi pihak kerajaan sewajarnya kalau benda-benda macam ni, ya, kena tengok balik, adakah itu suara, contohlah pengerusi persatuan ni, ataupun hanya suara keseluruhan ahli, ya. Itu yang kita perlu faham dengan jelas, ya. Dan pihak kerajaan seharusnya mempertimbangkan perkara itu juga. Jangan hanya mendengar suara kesatuan ni, ya. Kena dengar suara rakyat juga, ya. Dan kita kena faham, ya, satu hakikat dan fakta dia, sesuatu kesatuan ataupun persatuan tidak akan wujud tanpa ahli. Without member, there are no ketuan kongres ke apa ke, tak ada, ya. Perlu ahli. Jadi adakah contohlah, ya, dalam satu persatuan tu ada 100 ahli. Adakah keseluruhan, kalau buat vote tu menunjukkan ramai yang tak bersetuju? Suarakan dengan cara macam tu, tunjukkan statistik berapa yang nak, apa yang tak nak, baru betul. Jangan hanya pengerusinya saja yang bersuara dan tidak mengemukakan sebarang yang sah, menunjukkan kesatuan ataupun persatuan tersebut menolak. Jadi janganlah mementingkan diri sendiri dalam arti kata yang lainnya, dan tidak memandang kepada kesusahan orang lain. Jadi sewajarnya pihak kerajaannya meneliti semula, ya, kalau ada gesaan-gesaan dan tuntutan daripada sebarang persatuan, sebarang kesatuan, sebarang kongres yang menolak,
Sebabnya, adakah gesaan itu mewakili suara keseluruhan kesatuan ataupun persatuan tersebut, atau ia hanya sekadar suara pihak-pihak tertinggi saja. Macam kita sedia maklumlah, setiap persatuan ada pengerusi, timbalan pengerusi, ada bendahari, AJK dan sebagainya. Adakah itu hanya suara mereka saja yang hierarki atas ni, atau ianya suara keseluruhan anggota kesatuan ataupun persatuan tersebut? Itu kita perlu pantau lah kan, dan pihak kerajaan perlu ambil pegang dalam benda tu. Jangan kerana kata orang, oleh kerana namanya kesatuan, namanya persatuan, ia dipandang berat. Macam mana pula dengan rakyat? Macam mana pula dengan pencarum? Dan bagaimana pula dengan ahli kesatuan ataupun persatuan tersebut? Adakah mereka betul-betul menolak? Kalau ahli sendiri menolak, okeylah, kemukakan buktinya yang ahli persatuan ini sebagai contoh dia menolak, 100% menolak. So kesatuan ini pun sama menolak. Jangan hanya bercakap menolak, tapi yang menolak itu bukanlah golongan yang terkesan. Maksud aku, yang bercakap tu orang yang tak terkesan dengan pandemik. Mereka gaji pun okey je, kerja pun okey je. Jadi semakin pelik semakin hampir nak menghampiri kerajaan nak buat perbincangan, nak mengumum, banyak pula lah kesatuan-kesatuan yang timbul kan. Kesatuan-kesatuan yang selama ini kita tak pernah dengar namanya pun tiba-tiba muncul kan. Jadi this is not good. This is not good. Patutnya kena fikirlah, walaupun hari tua ke, hari persaraan ke, sekiranya kita ambil mudah je lah sebelum aku nak ending video ni, sekiranya susah sekiranya seseorang ahli kesatuan ke, persatuan ke, apa benda ke, kongres ke, hidup susah selepas hari persaraan, adakah pihak persatuan ke, kesatuan ke, kongres ni akan membantu ahli-ahli tersebut? Aku tak rasa pun dia akan tolong. Jadi bila pencarum membuat keputusan untuk membuat pengeluaran, itu ialah keputusan mereka. Dan jikalau susah di hari tua, kalau panjang umur, itu ialah kesusahan mereka sendiri. Dan ia tidak melibatkan kesatuan atau persatuan, dan ia tidak menjejaskan kesatuan dan persatuan ni. Jadi pendek katanya, duit individu itu sendiri, dan kalau individu itu berhasrat untuk mengeluarkannya lagi, susah senang tanggungjawab orang tersebut, individu tersebut, pemegang akaun KPSP tersebut. Tidak ada kena-mengena pun dengan pihak lain, sama ada kesatuan ke, persatuan ke, kongres ke, apa ke dan sebagainya. Itu yang aku nak bangkitkan dalam video pada kali ni, memandangkan dekat saat-saat akhir ni macam-macam pula kan. Kita nak benda ni dipermudahkan, tapi kenapa macam nak dipersusahkan? Adakah ini kesatuan-kesatuan ni ialah proksi? Itu mulalah kan kita akan masuk bab teori konspirasi pula. Tapi kita tak naklah masuk bab tu, sebab itu bukan yang aku nak bincangkan dan bukan yang aku nak share dengan korang. Tapi kalau nak dikirakan teori konspirasi dia, tak mustahil boleh jadi proksi kepada faham je lah kan, bagi untuk menidakkan. Tapi walau macam mana pun, kita kena tunggu hasil perbincangan. Bincang lama sangat nak bincang ni. Berapa lama nak bincang? Ini dah nak pertengahan bulan 12 dah. Semoga dalam masa hujung tahun ni ke atau awal tahun depan keluarlah keputusannya kan. Janganlah bincang ni terlampau bincang sangat. Sebab kata orang apa, pepatah orang kampung bincang, lalas apa tak jadi. Kan? Itu kita tak nak lah, sebab masih ramai yang terkapal-kapal lagi. Yang hilang pekerjaan, hilang pendapatan dan sebagainya. Yang mana tak nampak di mata kasar, kena turun padang, cuba selami, cuba masuki tempat-tempat yang golongan berpendapatan rendah ni, boleh nampak. Jadi sebelum nak menyuarakan tu, kenalah turun ke bawah dulu tengok. Jangan duduk di puncak maligai dan bersuara, tak boleh lah macam tu. Turun padang dulu tengok, baru boleh buat sebarang tuntutan ke, gesaan ke dan sebagainya. Jadi apa yang kita harap sekarang ni ialah pihak kerajaan mempertimbangkan dengan adil, berpandukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan persatuan. Okay? Sebab rakyat sebenarnya tonggak negara. Tanpa rakyat, negara tak wujud. Tanpa rakyat, negara tak akan maju. Tanpa rakyat, negara pun akan teruk. Rakyat susah, negara pun susah. Ingat tu, pendapatan KDNK kita pun akan menurun dengan teruk kalau rakyat kita dalam kesusahan. Itulah cuba aku nak sampaikan dalam video hari ni. Jadi semoga dipermudahkan urusan ni daripada persatuan-persatuan yang menuntut agar tidak disambung, dilaksanakan semula ataupun dibuat penambahan. Renunglah kembali, adakah itu suara anda seorang ataupun ahli jawatan kuasa, ataupun itu suara keseluruhan ahli dalam persatuan ataupun kesatuan anda. Kalau keseluruhannya, katakan macam cakap tadi tak nak, okey, kemukakan dengan cara macam tu. Jangan hanya bercakap saja, turun padang juga kena. Okey, sekian. Jadi aku harap pencarum-pencarum yang sangat-sangat memerlukan pengeluaran ni bertabahlah dulu, bersabar. Sebab kadang-kadang sesuatu yang indah tu dia bermula dengan sedikit kepahitan. Dan kepahitan tu akhirnya akan manis akhirnya. Jadi sabar-sabarlah, bawa sabar dan
tak ada hirau sangatlah pasal gesaan-gesaan ni. Yang penting kita harap kerajaan berlaku adil untuk setiap rakyat ya. Itu yang kita nak. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Fikir positif yang elok je tapi dalam masa sama simpan sikit negatif untuk sebarang kemungkinan macam video aku yang lepas ya. Plan B ya. Apakah plan B anda? Sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton dan subscribe dan lonceng. Jumpa lagi. Bye bye.